perempuan, kita kembali lagi pada petang ini dengan pembentangan seterusnya. Bagi pembentangan seterusnya, kita bersama-sama dengan unit sains komputer dengan tajuk System Development Life Cycle yang akan dibentangkan oleh Puan Sarmila Malini binti Muhammad Robin. Saya dengan segala hormatnya dan tuan-tuan perempuan, mari sama-sama kita saksikan. Terima kasih Tuan Moderator Cik Firdaus. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di studio dan juga di live YouTube. Bagi pelajar KMPK yang sedang menonton, hai korang. Untuk pembentangan pada kali ini, saya Puan Sarmila mewakili semua ahli unit sains komputer akan berkongsi amalan pengajaran dan pembelajaran atas talian dengan menggabungkan kolaborasi 4 educational tools iaitu Flipgrid, Google Classroom, Edpuzzle dan juga Google Meet. Seterusnya, berikut adalah online educational tools yang diaplikasikan dalam kelas tutorial yang berdurasi 1 jam. Di mana dengan gabungan 4 kolaborasi educational tools ini, dia telah menghasilkan satu lesson plan yang mengandungi unsur gamifikasi. Seterusnya, ini adalah kelas yang telah kita praktikkan apa yang saya ingin kongsikan pada petang ini iaitu daripada kelas F1T1 bagi kelas tutorial 1 jam bagi topik System Development Life Cycle. Seterusnya. Okey, bagaimana saya memulakan kelas tutorial saya? Untuk permulaannya, saya telah menghantar satu post di WhatsApp grup pelajar untuk memaklumkan bahawa kelas akan bermula dan pelajar perlu rujuk ke Google Classroom sebagai soft reminder sahaja di WhatsApp group. Manakala di Google Classroom pula, untuk yang pertama tu saya ada labelkan dengan permulaan kelas. Di situ saya hanya post salam dan juga bertanya khabar pelajar di rumah. Dan bila kita tengok respon pelajar tu, kita boleh dapati bahawa pelajar sebenarnya seronok belajar secara online dan berada di rumah. Kadang-kadang dia punya statement dalam komen tu sedikit mencuit hati kita sebagai seorang pensyarah. Selepas dia dapati pelajar telah bersedia, saya pun telah menghantar satu lagi post di stream Google Classroom di mana di dalam post itu saya telah menyatakan bahawa topik pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini, seterusnya learning outcome yang perlu dicapai pada 1 jam kelas tutorial ini, dan seterusnya adalah aktiviti-aktiviti yang perlu diselesaikan oleh pelajar. So di sinilah yang saya katakan tadi ada unsur gamifikasi di mana pelajar perlu menyelesaikan aktiviti pertama, baru diikuti oleh aktiviti kedua, ketiga dan aktiviti yang terakhir yang keempat. Seperti mana permainan game, ada level 1, level 2 dan seterusnya. Saya akan kongsikan lagi macam mana perjalanan sepanjang proses PDP yang hanya mengambil masa 55 minit sahaja. Untuk E yang pertama, di mana kita menghasilkan lesson plan ini menggunakan template 5E lesson plan. Bagi E yang pertama adalah engage yang kami peruntukkan sebanyak 10 minit sahaja dengan menggunakan kolaborasi Google Classroom dan juga Edpuzzle. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, arahan langkah demi langkah setiap aktiviti telah dipaparkan pada Google Classroom. So, pelajar akan klik pada aktiviti yang pertama di mana akan membawa pelajar ke site Edpuzzle. Di site ini, pelajar akan dapati ada satu short video yang berdurasi 3 minit di mana apabila pelajar play video tersebut, akan ada soalan yang akan muncul di sepanjang video tersebut dan pelajar perlu jawab. Jadi disebabkan ada soalan ini, maka fokus pelajar itu akan lebih tertumpu dan cuba memahami apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Seterusnya, okey, bagi rakan-rakan yang belum pernah menggunakan Edpuzzle, ini adalah paparan Edpuzzle yang saya nyatakan tadi. Di mana pada gambar yang pertama itu, yang ada kolom kotak warna merah, ini adalah paparan yang akan diterima oleh pelajar di mana di bahagian atas adalah video 3 minit untuk engage dengan student dan di bahagian bawah tu kita nampak jenis soalan yang akan ditanya dan juga masa yang telah ditetapkan pada minit-minit yang tertentu. Ada 2 jenis soalan yang kita aplikasikan dalam Edpuzzle ini. Untuk gambar yang di tengah-tengah itu adalah soalan multiple choice yang akan dikeluarkan pada minit yang pertama yang telah disetkan di dalam dashboard pensyarah. Seterusnya dekat slide yang di bahagian kanan sekali, itu adalah open-ended question di mana pelajar perlu menjawab soalan di ruangan yang telah disediakan. Okey, kelebihan menggunakan Edpuzzle ini, kita boleh memastikan pelajar menonton video yang ingin disampaikan dan seterusnya pelajar boleh menilai sendiri pemahaman diorang sepanjang proses Edpuzzle dilakukan.
Dan apabila pelajar menjawab soalan, sebenarnya video itu automatically akan stop sendiri, dan apabila pelajar submit, video itu akan bersambung semula sehingga tamat video yang berdurasi 3 minit. Seterusnya, okey, macam mana pensyarah nak tahu yang pelajar sedang melaksanakan aktiviti Edpuzzle? So, inilah kelebihan dia. Sepanjang pelajar sedang melaksanakan Edpuzzle tersebut, di dashboard pensyarah kita boleh melihat progres pelajar di mana ada warna merah, kuning dan satu lagi ada warna hijau. Okey, jika pelajar belum bermula, 0% akan dipaparkan pada skrin. Bagi yang berwarna merah, maksudnya pelajar sudah bermula. Yang berwarna kuning telah melepasi separuh daripada lesen pada hari itu, dan yang berwarna hijau apabila melepasi 80% soalan dalam video tersebut. Paparan di bahagian bawah pula, pensyarah bukan sahaja boleh melihat progres pelajar tetapi juga turut boleh melihat apakah jawapan yang telah pelajar jawab. So, pada waktu ini, peranan pensyarah adalah mengambil kira apakah soalan-soalan yang sukar untuk dijawab oleh pelajar dan yang akan dibincangkan pada aktiviti yang ketiga nanti. Serta soalan daripada, especially soalan open-ended question, yang pensyarah perlu mengenal pasti adakah pelajar telah menggunakan keyword-keyword yang telah diajar. So, ini akan dibawa ke dalam aktiviti yang ketiga. Seterusnya, selepas selesai aktiviti Edpuzzle, pelajar akan klik kepada aktiviti yang kedua, iaitu level 2 untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dengan menggunakan flip grid. Paparan di skrin ada dua gambar rajah. Gambar rajah yang pertama itu adalah soalan yang telah diberikan oleh pensyarah kepada pelajar. So, apabila pelajar buka flip grid itu, pelajar akan dapat melihat ketiga-tiga soalan tersebut. Dan pelajar memperuntukkan lebih kurang 10 minit untuk explore, bagi E yang kedua, explore menggunakan flip grid. Dan pelajar akan cuba mencari jawapan, menyusun ayat dan akhirnya merekod video untuk menjawab soalan tersebut menggunakan flip grid. So, pelajar di sini adalah contoh macam mana proses recording video dilakukan di dalam flip grid tersebut. Seterusnya, adakah pensyarah dapat memantau apa yang pelajar buat? Ya, sudah semestinya dengan menggunakan flip grid ini, apabila pelajar menghantar video di dashboard pensyarah, pensyarah automatically akan dapat merekod semua respon pelajar. Dan di sebelah kanan itu, pensyarah boleh membuka setiap video yang telah dihantar oleh pensyarah untuk menilai adakah penerangan daripada pelajar itu adalah tepat ataupun sebaliknya untuk dibawakan konten tersebut di dalam aktiviti yang ketiga. Seterusnya, aktiviti yang ketiga adalah Google Meet, di mana pelajar akan masuk Google Meet di link yang telah disertakan di dalam aktiviti yang ketiga untuk sesi explanation dan juga sesi soal jawab bersama pelajar daripada aktiviti Edpuzzle dan juga flip grid, especially discussion soalan-soalan yang dihadapi oleh pelajar yang tidak dapat dijawab dengan baik. Seterusnya, ini adalah sesi Google Meet yang telah disebutkan tadi. Okay. Pensyarah memberi feedback jawapan-jawapan yang telah dijawab oleh pelajar di Edpuzzle dan juga di flip grid macam mana untuk ditambah baik bagi soalan-soalan yang seterusnya. Dan di sesi ini juga pelajar juga bertanyakan kepada pensyarah apakah keyword-keyword yang perlu dijawab semasa menjawab soalan sama ada di Edpuzzle dan juga di flip grid. Seterusnya, E yang keempat adalah extend ataupun elaborate, di mana selepas penerangan daripada Google Meet itu, pelajar perlu ke Google Classroom, di mana dalam tu saya ada letakkan satu Padlet yang mengandungi video penerangan dengan lebih lanjut bagi topik SDLC. Dan manakala E yang terakhir adalah evaluation. Okey, setiap kelas mesti ada penilaian untuk membuktikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran memberi kesan yang positif kepada pelajar. Jadi evaluation yang telah kami lakukan adalah dengan menyediakan soalan berupa soalan peperiksaan di Google Classroom masing-masing dan akan disemak oleh pensyarah. So, itulah dia proses 5E yang telah kita lakukan dalam kelas tutorial yang berdurasi 1 jam. Dan sekarang saya akan kongsikan macam mana rupa 5E lesson plan yang kita bangunkan bersama-sama di dalam unit sains komputer. Okey, bermula dengan engage. Inilah dia 5E lesson plan. Engage 10 minit, seterusnya explore 15 minit, di mana 10 minit untuk pelajar mencari bahan, 5 minit untuk record video. Seterusnya extend elaboration, Padlet di Google Classroom, dan yang terakhir evaluation iaitu formative assessment di dalam Google Classroom. Okey, bagi menggambarkan dengan lebih jelas lagi macam mana proses ini berlaku dalam kelas tutorial 1 jam tadi, saya telah menyediakan satu video untuk tontonan semua. Sama-sama kita saksikan. Semoga memberi manfaat kepada semua.
SDLC, which stands for System Development Life Cycle, is a set of activities used to Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada media dan rakan-rakan sekalian. SDLC secara ringkas. SDLC ialah satu sistem Begitulah tadi rakaman yang telah kami laksanakan dengan kelas F1T1. Semoga apa yang kami kongsi tadi memberi manfaat kepada pensyarah dan seterusnya memberikan impak yang besar kepada pelajar KMPK khususnya. Sebelum saya mengakhiri pembentangan pada petang ini, suka saya untuk memberikan serangkap pantun. Unit Sains Komputer sememangnya hebat. Almaklumlah KU-nya Encik Azlan. Sesi pembentangan amalan PDP telah pun tamat. Moga memberi manfaat kepada penonton sekalian. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan pembentangan daripada unit sains komputer yang telah dibentang oleh Puan Sarmila Malini binti Muhammad Rupin dengan pembentangan yang bertajuk System Development Life Cycle. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali sebentar lagi dan sebentar nanti adalah merupakan slot untuk penilaian bagi slot pada petang ini. Kita akan kembali sebentar nanti.